Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ini Allah memilih kita untuk sama-sama hadir ke surau ini menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Dan kemudian Allah bagi lagi kelapangan masa kepada kita untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan ada keberkatan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ada manfaatnya yang kita perolehi daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kuliah kita pada malam ini menggunakan kitab Al-Arba'un Al-Munirah fil Ujuril Kabirah ala A'mal Yasirah, himpunan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan amalan-amalan yang mudah tetapi pahalanya begitu besar, melimpah ruah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ni kita nak lihat satu hadis yang membicarakan tentang amalan duduk dan juga i'tikaf dalam masjid dan ataupun surau. Satu amalan yang mudah tetapi pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kita membawakan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi membicarakan tentang amalan ini. Yang pertamanya hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fil musallah alladhi shalla fihi ma lam yuhdis taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayat al-Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul fi jama'ah tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah wa dhalika anna ahadahum idha tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida لا ينحزه إلا الصلاح لا يريد إلا الصلاح فلم يخطط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في المجلسه الذي صلى فيه يقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الأخرى لمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلى الصلاة
atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fil musallah alladhi shalla fihi ma lam yuhdis. Yakni para malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat akan mendoakan ke atas setiap orang daripada kamu selagi mana dia berada di tempat solatnya yang dia telah solat di situ, yakni solat berjamaah, selagi mana dia tidak berada dalam keadaan berhadas, maknanya tidak batal wudunya. Seseorang itu solat berjamaah di suatu tempat, maknanya di tempat solatnya itu di masjid ataupun di surau ataupun di tempat yang menjadi perhimpunan masyarakat suatu tempat itu untuk solat berjamaah. Kemudian selesai solat, dia masih kekal duduk di tempat solatnya, maknanya dia tak terus bangkit balik rumah, ataupun dia tak terus bangkit keluar daripada masjid ataupun surau. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi mana dia kekal duduk di tempat solatnya dalam keadaan dia tidak berhadas, maknanya dalam keadaan masih kekal wuduk dia. Kalau terbatal wuduk, dia cepat-cepat memperbaharui balik wuduk dia. Maka orang yang begini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didoakan oleh para malaikat dengan doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kata malaikat, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa si hamba ini. Ya Allah, turunkanlah rahmat-rahmat ke atas si hamba ini, dan jadikanlah si hamba ini di kalangan yang mendapat kedudukan yang baik di sisi-Mu, ya Allah. Jadi maknanya dengan asbab kita duduk, kita belum bicara buat benda lain lagi, duduk je, kekal duduk. Tapi duduk di mana? Duduk di dalam masjid, duduk di dalam surau, duduk di tempat dia melakukan salat itu. Dia tak tergesa-gesa keluar. Lepas salat bagi salam, dia tak tergesa-gesa kira nak tinggalkan tempat salat dia. Dia masih kekal berada di tempat itu. Ini maknanya yang kita kata duduk. Dan kita sedia maklum, bila duduk dalam masjid ini, duduk dalam surau ini, mestilah dengan niat i'tikaf, barulah akan dikira duduknya kita itu sebagai suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bezanya kita duduk dengan tempat-tempat yang lain. Kita duduk dalam masjid, kita duduk dalam surau, dalam keadaan kita berwudu dengan niat i'tikaf, maka ia dikira ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu belum kira kita berzikir lagi, belum kira kita baca Quran lagi, belum kira kita solat-solat sunat lagi. Duduk saja je, tak buat apa-apa pun, duduk saja. Tapi dengan syaratnya malam yuhdis, mestilah kekal berhadas, mestilah kekal berwuduk, tidak dalam keadaan berhadas. Dalam riwayat yang lain ada juga menyebut lagi mana dia tidak buat perkara-perkara yang lara.
ataupun tidak menyakiti malaikat. Maksudnya menyakiti malaikat itu makna bila mana kita buat benda-benda yang lara, benda-benda yang menjauhkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya perbuatan-perbuatan yang begitu boleh menyakiti malaikat. Maka dalam keadaan begitu, kita didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam riwayat yang kedua, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga daripada Abu Hurairah, katanya, dalam riwayat ini kata Abu Hurairah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu, apa yang Nabi bagi tahu, salatul rajuli fil jamaah tazidu ala salati fi baitihi wa salati fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Salat seseorang itu secara berjamaah, maknanya dia solat berjamaah di masjid, di surau, di tempat yang menjadi kebiasaan masyarakat solat jemaah, barulah melepasi tuntutan solat jemaah itu. Kalau kita solat jemaah di rumah, 2-3 orang dengan isteri, dengan anak-anak kita, juga dikira solat jemaah. Mungkin kita solat dengan kawan kita dekat tempat kerja kita, 2-3 orang kawan kita jadi makmum kita, juga dikira solat jemaah. Tetapi solat jemaah yang macam tu tidak mendapati tuntutan solat berjamaah. Maknanya kalaulah di situ ada surau, di situ ada masjid yang menjadi kebiasaan masyarakat di situ berhimpun untuk solat berjamaah, tiba-tiba ada satu waktu tidak berlakunya solat jamaah, walaupun dia klaim dia tetap solat jamaah, tapi solat jamaah di rumah, makmum dia, isteri, anak-anak dia, tapi dari sudut tuntutan solat jamaah masih belum terlepas. Dosa tak terdirinya, tak tegaknya solat jemaah masih lagi terkena, termasuklah pada dia. Jadi maksud solat jemaah di sini maknanya solat jemaah di tempat yang menjadi kebiasaan masyarakat itu berhimpun untuk solat berjamaah. Di mana? Di masjid, di surau. Di tempat kita, di surau kita ni lah. Kata Nabi, bila mana kita solat jemaah di situ, maka itu lebih baik bagi seseorang itu solatnya di rumah dan solatnya di pasarnya dengan gandaan lebihan bid'an wa 20 darajah, dengan gandaan sebanyak 20 lebih darjat. Dalam hadis yang lain menyebut secara spesifik 20 lebih ni maknanya lebih daripada 20. Bukan 20, maknanya lebih daripada 20. Sebab tu dalam hadis yang lain ada menyebut 27 kali ganda, dan juga ada yang menyebut 25 kali ganda. Jadi dalam hadis dia kata 20 lebih, maknanya bukan 20, lebih lagi daripada 20. Ganjaran pahala, kelebihan bila dia solat secara berjamaah di tempat yang menjadi kebiasaan masyarakat itu berkumpul solat berjamaah itu. Dan kata Nabi SAW lagi, wa dzalika anna ahadahum idza tawadha'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-masjid. Dan kelebihan ini adalah kerana bila mana salah seorang daripada kamu itu semua dia berwudu, lalu dia memperelokkan wudunya, kemudian dia mendatangi masjid, dia menuju ke masjid, berjalan ke masjid. Sebab itu konsep kita nak datang solat jemaah, nak dapat pahala yang sempurna, tuan-tuan,
kita kena berwuduk di rumah. Maknanya kita keluar daripada rumah tu sudah dalam keadaan siap sedia berwuduk. Orang yang keluar daripada rumah dalam keadaan sudah siap sedia berwuduk, maka setiap langkah yang dia langkah nak menuju ke masjid dan surau atas tujuan nak menunaikan salat jemaah itu akan ada kiranya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan kita sebut. Kemudian kata Nabi lagi, la yanhazuhu illa salah, la yuridu illa salah. Tidaklah ada yang menariknya ke masjid itu melainkan hanya semata-mata kerana nak pergi solat. Dan tidaklah la yuridu illa salah, dan tidaklah tujuannya nak pergi masjid itu semata-mata kerana nak pergi solat. Nabi sebut secara spesifik. Ada juga sebab orang pergi masjid ni, tuan-tuan sekalian, betul dia pergi nak solat. Memanglah orang tanya bila pergi masjid surau, memanglah pergi nak solat. Tapi ada juga orang yang pergi solat tu kerana apa? Kerana sebab dia ada jawatan. Sebab apa dia rajin pergi masjid? Sebab dia ada jawatan. Bukan nak kata orang ada jawatan ni kan, orang kata jawatan pula tak main pula. Tapi ada orang yang macam tu. Maknanya kenapa ada yang macam tu? Sebab bila dia tak ada jawatan, dia tak pergi dah masjid. Ada, tuan-tuan. Dan saya pernah jumpa. Waktu dia dilantik jadi AJK, waktu dia dilantik jadi imam, tiap-tiap malam pergi masjid. Naik pelatih akan datang, tak terpilih, tak pergi dah. Wallahu a'lam lah kot dia pergi masjid lain kan, tapi masjid tu tak pernah nampak. Tak tahu dia mengajuk kat siapa ke apa, Allahu a'lam. Kan? Ini yang kita kata takut-takut. Ada setengah orang mai tu kerana apa? Kerana sebab dia mai, sebab dia ada jawatan. Dia kata, tak patutlah aku tak main masjid ni, aku AJK. Kod terdetik macam tu. Kan? Tak patut sangatlah aku tak main surau ni, aku imam. Kan? Sebab tu Nabi sebut awal-awal dah, Nabi perkemaskan dah. La yanhazuhu illa salah. Tidak ada yang menariknya untuk datang ke masjid itu, tidak ada tujuan yang lain, tidak ada niat yang lain, melainkan semata-mata kerana dia pergi tu betul-betul kerana dia nak mendirikan salat berjamaah. Dan tujuannya itu la yuridu illa salah, tidak ada tujuan yang lain melainkan semata-mata kerana nak pergi solat. Ada juga orang pergi kerana kebetulan, kerana tujuan yang lain, pergi kebetulan sebab nak ambil bantuan di masjid. Dia kerana masuk solat sembahyang dulu lah. Kan? Ketua kampung pun pandai, dia buat bantuan buat di masjid kan, nak bagi suruh orang main masjid. Ada juga. Ada juga orang pergi kerana nak angkat nikah di masjid. Kalau tak nikah tak pergi dah masjid. Tapi kalau tak pergi masjid pun akhirnya orang kaum bawa main masjid juga, tuan-tuan. Nama ada kita datang dengan sendiri ataupun orang usung kita bawa main masjid. Patutnya hak macam ni tak payah usung orang main, usung di kubur terus je. Jadi maksudnya Nabi sebut begitu. Dia datang itu tidak ada tujuan yang lain yang menariknya untuk datang ke masjid melainkan semata-mata kerana dia hendak solat. Orang yang macam ni kata Nabi, fala yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidaklah bila mana dia melangkahkan satu langkahnya untuk menuju ke masjid itu, Allah akan mengangkatkan satu darjatnya di sisi Allah. Tambah satu pahala, wa hutta anhu biha khati'ah, dan Allah akan gugurkan, hapuskan satu kejahatan daripadanya. Setiap langkah yang dia langkah pergi ke masjid, satu Allah akan tambah. Setiap bila dia langkah itu, Allah akan tambah satu kebaikan dan Allah akan hapuskan satu kejahatan. Allah akan tambahkan satu pahala, Allah akan gugurkan satu dosa.
Allahu Akbar. Sebab tu para sahabat mereka cukup berkira soal langkahan kaki mereka nak menuju ke masjid. Ada riwayat mengatakan sahabat mereka tidak berjalan terlalu laju dan tidak terlalu lambat. Kerana mereka tahu setiap langkah yang mereka langkah tu ada perkiraan di sisi Allah. Bahkan ada sahabat yang duduk jauh sekalipun pernah mengadu kepada Nabi SAW untuk minta pengecualian, excuse. Kami ni duduk jauh sangat ni, dengan masjid Nabi, boleh tak bagi kebenaran pada kami? Kami tak payahlah duk main masjid terlalu kerap-kerap sangat. Kali sekala sudahlah. Nabi sebut tentang perkara ini. Setiap langkah yang mereka langkah akan ada kiraan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya walaupun pada asalnya mereka minta nak cari tempat nak pindah duduk dekat dengan masjid, bila Nabi sebut begini, mereka kata biarlah kami duduk jauh pun daripada masjid, asalkan kami mampu istiqamah untuk datang ke masjid. Kenapa? Kerana setiap langkah itu ada kira-kiranya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi SAW lagi, kana fis salah ma kanatis salatu hiya tahbisuhu. Dan dia melakukan solat, dan sebab solat itulah yang mengurung atau menyebabkan dia terus berada dalam masjid itu. Dah sampai masjid tadi, dah pergilah tujuan, dia pergi tujuan tu pun kerana nak solat. Dia solat di masjid itu, di surau itu, dan dia duduk lagi selepas solat itu pun kerana tujuan solat. Tidak ada tujuan yang lain yang mengikat dia untuk terus kekal duduk dalam masjid itu. Maka dalam keadaan begitu, tuan-tuan sekalian, kata Nabi SAW, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Sesungguhnya malaikat akan mendoakan, berselawat ke atas sesiapa sahaja yang selama mana masih berada di tempat solatnya selepas dia selesai menunaikan solatnya, dan mendoakan sebagaimana doa yang kita sebut tadi dengan kata doa malaikat, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah ke atas hamba ini, Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa ini hamba ini, Allahumma tub alaihi, ya Allah berilah keampunan dan juga penyesalan, serta terimalah segala taubat mereka, malam yu'zi fihi malam yuhdis fihi, selagi mana dia tidak menyakiti padanya dan selagi mana dia tidak berada dalam keadaan hadas. Sebab tu kita kata menyakiti di sini maksudnya menyakiti malaikat, maknanya dengan melakukan perkara-perkara yang lara, ataupun maknanya berada dalam keadaan tidak berwudu. Malaikat tidak suka orang yang tidak berwudu. Malaikat suka orang yang sentiasa berada dalam keadaan berwudu, tidak berhadas. Itu maksud tidak menyakiti malaikat. Juga malaikat tidak suka orang yang buat perkara-perkara yang lara dalam masjid. Buat sembang hal-hal keduniaan, bergelak ketawa, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk perkara-perkara yang tidak disukai oleh malaikat. Jadi selagi mana kita tak buat perkara itu, kita solat, kita datang masjid kerana tujuan nak solat, kita kekal duduk di dalam masjid surau itu pun kerana tujuan kita solat, nak solat di situ, tidak ada tujuan yang lain, dan kita tak buat perkara-perkara yang boleh menyakiti malaikat, maka kita
selama mana berada dalam masjid itu terus menerus akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Suatu amalan yang cukup mudah, tuan-tuan sekalian. Tanpa perlu buat apa-apa, duduk je. Dikira ibadat, dapat pahala, bahkan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, dalam riwayat Muslim yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fis salah ma damatis salah tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi ila salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang daripada kalangan kamu akan berterusan, yakni dikira berada dalam solat selama mana dia berada, yakni dia tunggu di tempat solatnya semata-mata kerana hendak solat, dan tidak ada yang menghalangnya daripada dia keluar daripada tempat solat itu, yakni berpatah balik kepada ahli keluarganya, melainkan kerana semata-mata hendak solat. Kenapa dia tak bangkit keluar daripada tempat solat tu, tak balik? Tidak ada tujuan yang lain, bukan kerana nak tunggu ada kenduri ke, bukan kerana tunggu nak dapat bantuan ke, bukan kerana lain, melainkan semata-mata kerana dia tunggu nak solat. Orang yang duduk yang begitu, duduknya itu dikira, kata Nabi SAW, seumpama macam dia mendirikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tak solat, dia duduk je, duduk. Kan? Tapi jangan buat benda yang kita sebut tadilah. Kan? Jangan sembang hal-hal keduniaan. Bukan kata tak boleh sembang langsung. Ini sembang ni sampai kadang lupa. Kan? Lupa tentang bahawa dia duduk dalam masjid. Dia duduk ingat macam duduk kedai kopi, gelak, ketawa, tepuk, tampar. Kan? Sedangkan dalam masjid, dalam surau ni ada adab-adab dia. Ataupun kita buat benda-benda yang lain. Kan? Hari ni mungkin tak sembang, tapi kita duduk layan dengan smartphone kita, kan? Allah melekakan kita juga. Bukan salah smartphone tu macam-macam kegunaan yang kita boleh gunakan. Dalam tu pun ada Al-Quran, kan? Dalam tu ada zikir-zikir, dalam tu juga boleh guna untuk kita catat kuliah kita, kan? Tapi tak, kita guna untuk tujuan yang lain, duk tengok YouTube, kan? Memanglah khusyuk, memang bercahaya wajah. Kan? Tetapi bercahaya wajah dengan keasyikan tengah duk tengok, duk layan movie, Allah, dalam surau lagi pula. Bukan takat dalam surau, hari ni tuan-tuan sekalian, tengah khutbah pun. Allahu akbar, tuan-tuan sekalian. Dia duk sorang-sorang, dia apa duk tengok YouTube. Tu imam duk khutbah kat depan. Allahu akbar. Kadang-kadang hak muda-muda, kadang hak tua-tua pun ada juga. Kan? Jadi kena ingat. Jadi benda itu benda yang boleh menyebabkan lara. Jadi selama mana kita tak buat benda tu, maka kita dikira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumpama macam berada dalam solat. Sebab tu dalam hadis yang lain, tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam riwayat Bukhari, suatu hari sahabat-sahabat ni duk tunggu nak solat Isyak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ketika dalam beberapa keadaan Nabi agak lewat keluar Isyak, solat Isyak bersama dengan sahabat.
Disebut dalam hadis ini, akharan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-isya ila nisfil lail, sehingga pertengahan malam. Ada dalam riwayat mengatakan sahabat ni duduk tunggu. Ada yang sampai baling batu ke pintu rumah Nabi. Kan rumah Nabi tu dia tak jauh dengan masjid Nabi, sebelah dia. Bukan rumah Nabi dalam masjid, tak. Rumah Nabi sebelah masjid Nabi asalnya. Sekarang ni bila dibesarkan masjid Nabi, barulah jadi rumah Nabi tu dalam masjid Nabi. Asalnya rumah Nabi bukan dalam masjid, jangan silap faham. Rumah Nabi sebelah masjid Nabi. Antara rumah Nabi tu ada lorong lagi sebenarnya, daripada kalau ikut pembinaan asal masjid Nabi. Hak sekarang ni dah dibesar-besar dah kan. Jadi ada riwayat mengatakan ada sahabat baling batu, duk tunggu Nabi tak keluar-keluar solat isyak. Nabi ni lupa kah? Sahabat duk tunggu lama ni, dan mereka tak balik. Mereka nak tunggu solat bersama dengan Nabi. Kita cuba tu imam buat macam tu sekali kan. Serah balik. Kan? Lewat 5 minit pun balik dah tuan-tuan. Kan? Tak, mereka tunggu. Sehingga dalam riwayat ni mengatakan Nabi keluar tu dah hampir separuh malam. Separuh malam ni bila tuan-tuan? Maknanya kalau kita pukul 12 lah. Sebab tu solat isyak ni tuan-tuan sekalian, ada di kalangan para ulama mengatakan bahawa boleh untuk kita lewatkan sedikit solat isyak sekiranya kita ada urusan yang lain pada awalnya. Seumpama macam kuliah pengajian ke, ada majlis ke, boleh. Bahkan solat isyak ni kata para ulama ada 3 waktu. Pertama disebut sebagai waktu afdal, yang kedua disebut sebagai waktu ikhtiar, waktu terpilih. Yang Nabi salat tengah malam ni disebut sebagai waktu ikhtiar, waktu yang terpilih. Memanglah apa-apa solat sebaiknya ditunaikan di awal waktu, itu waktu afdal. Tapi untuk solat isyak dibolehkan, kerana satu-satunya solat yang tempoh waktunya cukup panjang berbanding dengan solat-solat yang lain. Solat isyak bermula pada masuk isyak ni sampailah lagi tak keluar fajar sadiq, nak masuk waktu subuh tu, itulah waktu solat isyak. Jadi panjang. Waktu ada ketika Nabi pernah lewatkan sedikit solat isyak. Bahkan ada riwayat mengatakan Nabi pernah menyebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yu'akhkharul isya ila sulusil lail aw nisfah. Kalaulah tidak menjadi bebanan ke atas umatku, kata Nabi, nescaya aku akan perintahkan mereka untuk tunaikan solat isyak ini sehingga 1/3 malam ataupun separuh malam. Supaya apa? Sebelum tu kita ada banyak masa. Kan antara maghrib dan isyak ni macam-macam. Ada kelas pengajian ataupun inilah waktu untuk kita nak solat sunat ke, nak baca Quran ke. Kan solat sunat awabin, inilah waktu yang dituntut untuk kita lakukan. Solat, memperbanyakkan solat sunat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita kalut lepas, memang antara maghrib dengan isyak begitu singkat. Berapa minit sangat? Kalau kuliah apa habis sangat 40 minit. Kan ada setengah tempat dia tak bagi lebih dah. Masuk isyak start kena berhenti. Kalau tak berhenti itu dia. Gitu tuan-tuan. Tunjuk jap. Kan? Kalau ustaz tak berhenti juga, kami yang berhenti. Kan? Tapi tak, sebenarnya boleh nak lewatkan sedikit, kan? Sebab kita dah, bila dah habis solat isyak, lepas tu tak mau dah. Kita duk kira fikir nak balik tidur lah, kan? Jadi boleh. Sebenarnya
Nabi kata, kalaulah tidak memberatkan ke atas umatku, nescaya aku akan suruh mereka mendirikan solat isyak itu sehingga 1/3 malam ataupun pada pertengahan malam. Jadi dalam kes ni Nabi keluar dah lewat malam, tengah malam. Kemudian summa solat, lepas Nabi keluar, Nabi solat, kami pun solat bersama dengan Nabi. Summa qala, lepas habis solat Nabi pun sebut, Nabi kata, qad sallan nas wa namu amma innakum fi salatin man tadartumuha. Kata Nabi SAW, orang lain dah pakat solat belaka dah, dan mungkin balik pakat tidur belaka dah, tapi kamu masih menunggu untuk solat bersama denganku. Selama mana kamu menunggu untuk solat bersama dengan aku ni, maka dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumpama macam kamu mendirikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak rugi. Tunggu lama pun tak rugi, tetap. Sebab apa? Tunggu dalam masjid. Duduk dalam masjid tak sama macam kita duduk di tempat-tempat yang lain. Duduk tu pula duduk kerana nak menunggu untuk mendirikan solat, tidak ada tujuan yang lain. Sebab tu dikira pahalanya seumpama mendirikan solat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Kata pengarang kita, yang pertama, hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita kelebihan seseorang yang datang awal ke masjid untuk menunaikan salat fardu secara berjamaah, dan kelebihan seseorang yang beriktikaf di masjid setelah selesai salat fardu berjamaah, semata-mata untuk menunggu kedatangan ataupun masuknya salat fardu yang seterusnya. Sepanjang waktu tersebut dia akan diberi pahala seakan-akan dia masih lagi sedang mendirikan solat. Allahu Akbar. Ini yang kita kata, orang yang hatinya sentiasa rindu dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi SAW pernah sebut dalam hadis yang lain, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya sentiasa terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk juga dalam golongan yang akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, pada saat hari yang tidak ada naungan yang lain melainkan naungan Allah. Sab'atun, kata Nabi, yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah pada saat tidak ada perlindungan yang lain melainkan hanya perlindungan Allah. Salah satunya ialah golongan orang-orang yang hatinya terlalu kasih dan cinta dengan rumah Allah, terpaut dengan rumah Allah. Tuan-tuan, orang yang terlalu kasih dengan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dia akan sentiasa rindu untuk hadir ke masjid dan surau. Keluar dia daripada pintu surau, rasa terpanggil untuk hadir semula. Tapi bukan maknanya maksud rindu ni terus duduk dalam masjid, bukan itu. Maknanya dia akan pastikan diri dia setiap waktu solat akan berada di masjid dan surau. Dan inilah tempat untuk dia dirikan solat. Dia akan usaha sedaya upaya. Ada setengah orang tekoh rajinnya, ada setengah orang tekoh dannya, ada setengah orang tekoh sempatnya. Tak, orang yang hatinya terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, dia akan meletakkan keutamaan dalam hidup dia. Apa pun dia nak buat, dia tak akan pastikan, dia tidak akan tertinggal untuk hadir ke masjid dan surau
dalam melaksanakan salat berjamaah. Ini baru namanya orang yang hatinya terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di kalangan para salafus soleh, tuan-tuan sekalian. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak daripada Atha bin As-Sa'id, beliau berkata bahawa kami pernah datang kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Siapa Abu Abdurrahman As-Sulami ini? Dia adalah Abdullah bin Hubaib di kalangan golongan salaf, yang mana dia ni seorang yang uzur. Disebut dalam riwayat menyebutkan daqalna ala Abi Abdurrahman As-Sulami wa huwa Abdullah bin Hubaib wa huwa yuqdha aw yunza' fil masjid, faqulna lahu law tahawwalta ila al-firash fa innahu awsam. Dia ni dah uzur sangat, kita kata ni dah sakit kritikal lah, tapi dia masih ada di masjid setiap masa. Setiap kali orang nak solat berjamaah, pasti dia ada. Bahkan dia sentiasa ada di masjid. Sehinggalah kami pernah menasihati dia, kami kata, kamu ni dalam keadaan yang begini, kalau kamu balik ke rumah, mungkin lebih baik bagi kamu, kerana di rumah mungkin kamu boleh berbaring, boleh rehat dan sebagainya sebab kamu uzur. Kami pernah kata macam tu kat dia. Tapi apa jawab dia? Apa jawab Abu Abdurrahman As-Sulami ni? Kata dia, aku pernah mendengar Nabi SAW memberitahu. Apa kata Nabi? La yadhalu ahadukum fis salati ma dama fil musalla yantadhirus salah. Selagi mana seseorang itu berada di tempat solatnya, menunggu masuknya waktu solat atas tujuan kerana nak solat, maka dia seolah-olah dikira sedang mendirikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang kita sebutlah hadis ini. Maka atas sebab itulah, kata dia, ya, aku boleh balik rumah, aku boleh baring tempat tidur aku dalam keadaan selesa dan sebagainya, tapi aku dah uzur. Kalau aku balik rumah, aku boleh buat apa? Baring je lah. Tapi biarlah aku berada di sini, walaupun aku tidak mampu untuk memperbanyakkan solat-solat sunat macam kamu semua, kerana dalam keadaan uzur aku ini, kurang-kurangnya aku duduk semata-mata kerana nak menunggu solat, atas tujuan nak solat, dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala seumpama macam dirikan solat. Dan kata dia, kalaulah ditakdirkan akhir hayat aku, biarlah di tempat yang mulia ini, aku lebih rela dan aku lebih suka hayat aku pengakhirannya dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Orang yang begitu kasih dengan rumah Allah, ada ketikanya mereka ditakdirkan Allah dipilih pengakhiran hayatnya dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dah masuk, kita bagi laluan untuk azan. Nanti saya nak cerita sikit tentang bagaimana ada di kalangan orang pengakhiran hayat dia dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung lepas azan nanti, insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha
Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. La haula wala حي على الصلاة. la haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. La haula wala quwwata illa billah. الله أكبر الله أكبر. Allahu akbar. Allahu akbar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma rabb hadhihi ta'ala salatul qa'imah ala sayyidina wa syaraf wa ba'as maqam innak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang hatinya terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang terlalu kasih dan cintakan kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, ada di kalangan mereka yang Allah pilih pengakhiran hayat kehidupan mereka dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita katakan suatu pengakhiran yang baik ataupun kematian yang dicemburui. Saya kira tak perlu kita cerita kisah-kisah tokoh-tokoh ulama-ulama yang hebat, salafus soleh yang hebat. Cerita yang dekat dengan kita pun pernah berlaku. Mungkin tuan-tuan masih ingat, walaupun dah hampir 10 tahun, hampir 10 tahun lah, walaupun tak masuk 10 tahun lagi, bagaimana yang berlaku kematian kepada Haji Roslan Siap, Surau Desa Surada. Saya nak cerita tuan-tuan sekalian sebab saya begitu, kisah ni begitu dekat dengan saya. Sebab saya ada kuliah di Desa Surada tu sejak 20 tahun yang lalu hingga ke hari inilah. Dan saya kenal Haji Roslan. Dan mungkin tuan-tuan tahu macam mana keadaan dia meninggal. Dahlah meninggal dalam surau di tempat yang mulia. Meninggal pula dalam keadaan tengah solat. Dalam solat pula tengah sujud. Bulan Ramadan pula. Allahu akbar. Kita pun kalau diberi pilih, mungkin itulah pilihan kita untuk pengakhiran hayat hidup kita, tuan-tuan sekalian. Tapi tidak semua yang akan Allah pilih. Yang akan Allah pilih orang yang betul-betul ikhlas hatinya dengan rumah Allah. Orang yang betul-betul kasih dan cintanya dengan rumah Allah. Orang yang betul-betul hatinya terpaut dengan rumah Allah. Dan memang betul. Dan saya kenal Haji Roslan ni, tuan-tuan sekalian. Tiap kali saya pergi kuliah, dialah yang paling depan duduk
dalam kuliah. Dialah yang selalu tukang tarik meja ni, tuan-tuan sekalian. Saya masih ingat, saya masih kenal wajahnya. Dialah yang selalu tuang air dalam cawan pada saya. Bukan saya seorang lah, penceramah-penceramah yang lain pun macam tu lah. Dan lepas dia meninggal, tuan-tuan sekalian, hak ni yang mungkin tuan-tuan tak tahu. Bila ada kumpulan muslimat pergi ziarah isteri dia, isteri dia cerita kembali macam mana sikap dan peribadi Haji Roslan ni. Dia kata ada 6 perkara yang selalu dipesan oleh Haji Roslan ni. Apa yang disebut oleh isteri dia, mungkin tuan-tuan pun kenal isteri dia kan. Masih ada lagi duduk di surga. Dia kata suami dia ni, ya Allah, dia kata orang yang cukup kasih pada surau. Bahkan surau ni seolah-olah bukan kata rumah nombor 2, mungkin rumah nombor 1. Macam mana dia akan dahulukan surau? Ni isteri dia bagi tahu. Solat berjamaah ni, tuan-tuan sekalian, dia tak solat melainkan hanya di surau. Hujan ke macam mana ke, dia ikhtiar juga, berpayung ke. Dan dia, tuan-tuan, itu dia yang tawar diri jadi siap. Dan itulah hasrat dia, pencen Allah. Dan dia kata dia nak berkhidmat dengan rumah Allah, tawar diri jadi siap. Dan isteri dia kata menjadi lazim, hujung minggu dia akan bawa isteri dan anak-anak pergi bersih surau. Kita hujung minggu bawa anak-anak pergi pergi alam mandar. Kan? Itu yang lupa alam barzakh. Bila dah masuk alam mandar kan. Tapi dia hujung minggu bawa anak-anak, isteri, itulah rutin dia pergi bersih surau. Kan? Dan dia orang yang cukup cinta majlis ilmu. Dia kata tiap-tiap hari bila balik kuliahnya, dia akan ceramah balik ke anak-anak. Dia sampaikan balik apa yang dia dengar. Itulah rutin dia. 6 perkara, antaranya dia kata, isteri dia kata, pertamanya dia tak pernah meninggalkan solat berjamaah di surau walaupun hujan. Dia tetap akan ke surau naik motor walaupun terpaksa berpayung. Kok mana pun dia akan pastikan dia akan hadir solat berjamaah di surau. Ini amalannya. Ini isteri dia bagi tahu. Yang kedua, dia kata dia antara amalan dia sentiasa membaca Al-Quran. Bahkan tidak pernah ketinggalan dalam hari-hari dalam hidup dia. Kalau dia tak baca Quran, ataupun dia pergi solat berjamaah, ataupun dia, itulah amalan harian dia. Yang menjadi amalan dia kan hari pergi surau, solat jemaah, kuliah pengajian, baca Quran. Itulah yang tak pernah jemu. Yang ketiga, bila dia dengar kuliah, dia tak dengar macam tu je. Nanti balik rumah, dia akan balik, sampaikan balik pada isteri dan anak-anak dia. Dia pula kuliah kat rumah kan. Ini yang sebenarnya. Patutnya apa yang kita dapat, kita balik sampaikan pada ahli keluarga kita. Yang keempat, dia sentiasa pesan ke anak-anak dia, dia kata, rajinlah baca Quran. Kerana Al-Quran inilah yang akan menemani kita bila kita tinggal dunia ini. Itu yang dia selalu duk pesan ke anak-anak dia. Yang keempat, dia kata, yang kelima, dia juga selalu sebut, dia kata, janganlah terlalu sibuk dengan harta dunia, kerana semuanya itu kita akan tinggal. Sibuklah dengan 3 benda yang kita boleh bawa mati. Tapi dia kata, ayah ni tak banyak harta, nak sedekah. Yang apa yang ayah boleh buat,
ayah nak anak-anak ayah ni jadi anak-anak yang soleh. Itulah harta ayah. Dia selalu duk pesan ke anak-anak dia macam tu. Dan apa yang ilmu yang ayah dapat dari kuliah pengajian ni ayah sampaikan, itu juga yang ayah harapkan bila anak-anak beramal, itulah sebagai harta untuk ayah bawa lepas mati. Hak tu yang dia selalu duk ulang. Dan yang keenam, tuan-tuan sekalian, dia cukup risau kalau kita ajak dia pergi berjalan. Dia cukup tak mau, dia kata. Pergi jalan jauh-jauh ni dengan alasan dia kata kalau pergi jalan jauh-jauh dia tak sempat nak balik solat jemaah di surau. Ini satu yang dia teringat hidup dia. Hidup dia ni dia akan atur macam mana pun, buat apa pun, asalkan dia tak terlepas nak solat jemaah di surau, nak khidmat di surau. Itulah yang menjadi yang selalu disebut-sebut oleh dia. Nampak betapa ikhlasnya, terpautnya hati dia dengan rumah Allah. Bila mana ada kes-kes orang duk cerita tentang orang meninggal dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini kawan-kawan dia pula beritahu oleh jemaah, dia kata dia selalu duk sebut benda tu. Dia kata kita tak boleh dapat peluang macam tu, dia kata. Tak bolehkah kita dapat peluang macam tu bila orang duk cerita ada orang meninggal di Masjidil Haram, ada orang yang meninggal di Masjid Nabawi dan sebagainya. Hak tu yang dia ulang-ulang, tuan-tuan. Akhirnya Allah pilih dia. Allahu Akbar. Satu kematian yang mulia. Pada zahirnya lah, kita nak hukum apa? Kita nampak secara zahirnya telah meninggal di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, sedang melakukan suatu perbuatan yang cukup baik di sisi Allah. Dalam solat tu pula di waktu ketika sujud, bukan waktu ketika berdiri, bukan ketika rokok, tapi di ketika sujud, ketika paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktulah dia dipilih untuk pengakhiran hayat dia, untuk meninggal alam dunia yang fana. Orang yang hatinya sungguh kasih dan terpaut dengan rumah Allah, akhirnya Allah akan pilih. Jadi itulah, tuan-tuan sekalian, semoga kita juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita betul-betul ikhlas cintanya, kasihnya kita dengan rumah Allah. Tapi kalau nak duduk sekejap pun Allah, kan, tak ada habis bagi salam tu, nampak kat tangga dah. Macam mana kita nak kata kita kasih dengan rumah Allah? Dan kan orang yang duduk dalam surau ini, dalam keadaan tidak ada tujuan yang lain, semata-mata kerana menunggu untuk mendirikan solat, Allah kira pahala seumpama macam mendirikan solat. Allah kira sebagai suatu ibadat. Allah berikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu amalan yang cukup mudah, tuan-tuan sekalian, tapi cukup susah untuk kita nak istiqamah dalam perkara. Betul, duduk dalam surau sejam rasa macam dah 5 jam, tuan-tuan sekalian. Bila lah ustaz nak habis ni? Bila lah ustaz nak habis? Tapi duduk di alam manda, tuan-tuan sekalian, 5 jam rasa baru macam 50 minit, tuan-tuan sekalian. Itulah realitinya kita. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan tengok hadis-hadis yang seterusnya, insyaAllah. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.